الإمام حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعليهما السلام، وإلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه، وإلى سيدي الإمام ابن الجوزي رضي الله تعالى عنه، وإلى جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وبأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة، نية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيد ولد عدنان، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن والاه بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Kita masih lagi dalam perbahasan kitab Tanbih An-Naimil Gham ala Mawasimil Umr, karangan Sayyidi Al-Imam Syekhul Islam Muftil Anam Jamaluddin Abul Faraj Abdul Rahman bin Ali Ibn Al-Jawzi radhiyallahu ta'ala anhu. Masih lagi dalam Al-Mawsimus Sani. Mawsimus Sani iaitu musim yang kedua atau peringkat umur yang kedua, bermula daripada baligh sehinggalah umur 35 tahun. Penghujung ini bab penghujung bagi bab syair yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Al-Jawzi radhiyallahu anhu. Wa mimma qultuhu, kata Syekh, min asy-sya'ri fi hadzal ma'na, di antara benda yang aku telah sebutkan ataupun yang aku sebutkan pada syair berkenaan dengan makna bagi perkara ini, iaitu pada peringkat ataupun musim yang kedua. Amma syababu fa zulmatun lil muhtadi wa bihi dalalul jahilil mutamarridi, laysa alladhi taraka az-zunuba mashiba kattariki laha waqta sya'rin aswadi. Jadi kata Syekh, amma syababu fa zulmatun lil muhtadi wa bihi dalalul jahili al mutamarridi. Jadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk pada masa zaman kepemudaan itu adalah zaman yang zulmah, yang penuh dengan kegelapan, karena itu zaman ujian. Wa bihi dalalu al-jahilil mutamarridi, dan pada zaman syabab itulah padanya kesesatan kepada yang jahil, mutamarrid, iaitu yang mutakabbir. Ini orang yang takabur, jahil, padanya zaman muda itu adalah zaman kesesatannya. Laisa alladhi taraka adh-dhunuba mashiba kattariki laha waqta sya'rin aswadi. Tidaklah meninggalkan dosa hal keadaan kita dalam keadaan telah beruban, sama seperti yang meninggalkan dosa, laha yakni az-zunub,
waqta sya'ri aswadi, hal keadaannya seperti rambutnya masih hitam. Adanya suasana ataupun ujian seseorang tadi meninggalkan dosa ketika mana rambutnya telah beruban, kemungkinan disebabkan tidak ada lagi syahwat atau telah kekurangan kemampuan untuk melakukan perkara yang boleh dilakukan oleh orang yang rambutnya hitam. Itu kata Syekh, katariki laha waqta sya'ri aswadi, waqta sya'rin aswadi. Tak sama dengan orang yang rambutnya hitam, yakni anak muda tapi meninggalkan dosa. Fafrah idza jahadta nafsaka sabira, gembiralah, bergembiralah wahai syabab, idza jahadta nafsaka sabira, kalau kamu berjihad, nafsumu tersebut bersabar daripada terlibat dengan yang haram. Ya sahi sih fil lahwi ya narukhmudi, dan wahai yang menyeru, serulah pada perkara yang kelalaian dengan menyebut ya naru khumudi, wahai api ukhmudi, padamkan, padamkan api tersebut. Jadi api di sini api apa ni? Api marak untuk melakukan maksiat dan juga kelalaian. Ighnam madihata Yusufa fi sabrihi wahdhar ta'ajjula Adama fil mafsadi. Ighnam madihata Yusufa fi sabrihi, maksudnya ambillah keuntungan dengan pujian Allah kepada Nabi Yusuf dengan sabarnya ketika masih muda. Wahdhar ta'ajjula Adama fil mafsadi. Ini kalam ni fi syai' min saya kurang setuju sikit dengan kalam yang seumpama ini, iaitu disebut jaga-jaga dengan ta'ajjul ataupun ketergesaan Nabi Allah Adam fil mafsadi, yakni sehingga beliau menyebabkan digugurkan atau diturunkan daripada syurga ke bumi sebabkan kerana ta'ajjul, bahkan kerana tergesa-gesa makan buah khuldi dan akhirnya diturunkan ke muka bumi. Kalam la yaliq bi anbiya'illahi subhanahu wa ta'ala ma'a jalalati al-imam. Kalau dibuang syair ni lebih, maksudnya perkataan ni lebih elok dan mengekalkan kebaikan bagi kita ni. Tamam? Mana sebutan yang seumpama ini seolah-olah memperkecilkan dan juga merendahkan, tanpa kita mengatakan bahawa Imam Ibn Jauzi merendahkan dan memperkecilkan Imam Sayyidina Adam alaihissalam. Tetapi Allah Ta'ala jadikan kepada Sayyidina Adam alaihissalam makan buah khuldi dan seumpama itu adalah disebut sebagai hikmatullahi, hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan untuk disyariatkan taubat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kepada pemurnian semula kepada kefahaman, agar umat ini tidak terdedah dengan memberikan pandangan dan komentar terhadap para nabi dengan bermudah-mudah. Baik. Laula ijtabahu lakana shaynan fadhiha ya'si fayalaka min hazinin mukmadi. Jadi laula ijtabahu lakana shaynan fadhiha. Jadi kalau tidak kerana Allah Ta'ala yang menjaga keduanya, lakana shaynan fadhiha. Jadi seolah macam di sini Maulana Syekh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala ingin bagi tahu, kata penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Sayyidina Yusuf dengan Sayyidina Adam alaihissalam itu daripada siapa yang jaga? Allah yang jaga. Yang jaga Nabi Yusuf daripada terpengaruh dengan wanita yang berada di depannya pada ketika tersebut, dan yang menjaga Sayyidina Adam alaihissalam daripada wuqu' atau berlaku dengan perkara yang lebih buruk. Ya'si fayalaka min hazinin mukmadi. Jadi laula ishtabahu lakana shaynan fadhiha ya'si fayalaka min hazinin mukmadi.
maka dia akan terus kekal dengan keadaan mahzunan makmuda, jadi keadaan sedih dan juga kamat ataupun dalam keadaan gundah gulana disebabkan kerana maksiat, kesalahan yang dilakukan. Faqma'hu bis sabril jamili wa dum ala saumit tawili fa innahu kal mibradi. Maka tahan dirimu dengan sabar, Nabi sabril jamil, sabar yang cantik, sabar yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadum 'ala saum, dan berterusanlah kamu dengan berpuasa yang panjang. Fa innahu kal mibradi, karena ianya adalah seperti penyejuk kembali kepada kegundahan. Waghdud jufunaka an haramin waqtani', tundukkan pandangan matamu. Jufunak maksudnya ni jafnun, dia punya kelopak matamu maksudnya. Jadi masukkan sini adalah mata itulah. Tutupkan ataupun tundukkan matamu daripada yang haram. Waqtani' bihalali ma hassalta tuhmad fi ghadi, dan cukuplah dengan yang halal. Ini tengok saja yang halal. Kalau ada isteri, berpada dengan isteri tadi. Ma hassalta tuhmad fi ghadi, dengan apa yang kamu dapatkan maka kamu akan dipuji pada masa akan datang, iaitu di mana? Di akhirat nanti. Wada'is saba fallahu yahmadu sabira. As-saba dengan makna lahu. Ini wada'il lahwa, tinggalkan kelalaian, tinggalkan bermain-main. Wallahu yahmadu sabira, Allah memuji dengan yang sabar. Ya nafsu hadha mausimun fatazawwadi, wahai nafsu, wahai jiwa, ini adalah masanya. Fatazawwadi, maka carilah bekal untuk kamu pergi ke masa yang akan datang, iaitu ke syurga Allah Ta'ala. As-sabru an syahawati nafsika taubatun fasbut wa ghalid syahwatan lam tarqudi. Jadi kata Syekh, as-sabru an syahawati nafsika taubatun, sabar daripada mengikuti syahwat nafsumu itu taubatun, itu adalah dikira sebagai taubah. Sabar itu sendiri taubah. Fasbut, kekal, duduklah, tetaplah. Wa ghalid syahwatan lam tarqudi. Ghalid syahwatan lam tarqudi, maksudnya kesilapan dalam mengikuti syahwat. Ghalid syahwatan lam tarqudi, ini benda yang tidak akan menyebabkan mata itu akan terpejam dengan baik. Tuhmad hunaka idza hawaka taraktahu, ya sa'adu tas'ad bil ma'ashil arghadi. Tuhmad hunaka idza hawaka taraktahu, kamu akan dipuji di sana. Di mana? Di syurga Allah Ta'ala. Idza hawaka taraktahu, kalau nafsumu kamu tinggalkan. Ya sa'adu tas'ad bil ma'ashil arghadi, wahai yang bahagia, berbahagialah kamu dengan kehidupan yang arghad, maksudnya bi ni'amil ma'ash, dengan kehidupan ataupun dengan nikmat kehidupan. Ini nikmat di mana? Di syurga Allah Ta'ala. In syi'ta nailal faqri fasbir wastabir, innal mafaqira fit tariqil ab'adi. Kalau kamu inginkan nailal faqri, untuk mendapatkan keuntungan ataupun kebanggaan, fasbir wastabir, bersabarlah dan bersabar dengan lebih, maksudnya. Jadi istabir, kerana sebut kata ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na, dan ini lebih takkid. Isbir dengan istabir, istabir lebih-lebih lagi kena sabar. Innal mafaqira, sesungguhnya kedudukan, kebanggaan, kemuliaan, fit tariqil abadi, di jalan yang jauh, maksudnya syurga Allah Ta'ala. Itu paling tinggi sekali, itu kebanggaan dia. Maka nak dapatkan kebanggaan tersebut, kena bersabar di dalam muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam di syair sebagai seolah macam khulasah kepada bab yang telah disebutkan oleh beliau pada musim yang kedua ataupun peringkat yang kedua bagi umur. Al-babus salis, bab yang ketiga, fil mausimis salis wa huwa halul kuhulah. Bab yang ketiga iaitu pada peringkat yang ketiga, iaitu ketika umur kuhulah. Kuhulah umurnya berapa?
setelah 35 tahun sehingga 50 tahun. Ini dipanggil zaman ataupun umur umur apa dia maksud ni? Dewasa kan? Dewasa? Dewasa. Kata Syekh, hadza zamanu fihi baqiyatun minasy-syabab. Ni zaman ini umur 36 dan sampai umur 50 tahun ni dia ada lagi baqiyatun minasy-syabab. Ni orang panggil jiwa muda dia panggil. Dia ada jiwa muda tu ada lagi. Umur antara tu dia ada jiwa muda lagi. Waktu ni kalau dia nak jadi pok yeye boleh jadi balik ni. Macam ni lah nak pakai segak balik, nak buat kemas balik. Baik. Jadi waktu ni dipanggil apa? Baqiyatun minasy-syabab. Walin nafsi fihi mailun ila syahwat. Nafsu pada waktu itu masih cenderung kepada syahwat. Wa fihi jihadun hasan. Dan padanya pada waktu itu tersebut jihad yang baik. Yang jihad akbar pada waktu syabab. Mai waktu ni jihad dia berlaku pada waktu tersebut dan mail ila syahwat tu masih berlaku. Itu cenderung kepada syahwat tu masih ada. Wa in kanat taqatu syaibi taz'u wa taz'iju wa tuz'iju an mihadil lahwi. Walaupun pada waktu tersebut taqatu syaibi taz'u wa tuz'iju an mihadil lahwi. Dia punya uban dia menyebabkan dia tertarik sedikit ataupun terganggu dia daripada kelalaian tadi. Dia nak lajak. Syahwat tu ada lagi. Tapi bila tengok tang uban tu dia jadi terberhenti tak? Jadi uban banyak ni. Itu. Faham? Sebab tu kata Syekh, wal yaktafil kahlu binuri syaibi alladhi adaa lahu sabil ar-rahil. Berpadalah bagi kahlu ni orang-orang yang umurnya 36 ke 50 ni dengan uban, dengan cahaya uban yang menerangi jalan kepadanya, ila adaa lahu sabil ar-rahil, yang menerangkan kepadanya jalan untuk dia kembali kepada Allah. Ni jalan perjalanan dia ni. Sebab tu uban jangan dicabut, makruh. Uban-uban di rambut tu jangan dicabut, makruh hukum. Sebab bila tengok kat cermin nampak uban tu, uban lah kan. Uban pun banyak lah tu. Jadi tak nak terlajak sangat. Jadi uban ni dipanggil penegur utama dia panggil. Dia kira cahaya, sebab tu dipanggil syaib ni dikira macam idha'ah, sebagai penerang, yang menerangkan kembali kepada orang tersebut, seolah sebagai penasihat yang tidak berbicara. Dia penasihat yang tidak berbicara. Bila tengok saja uban, teringat kita dengan umur kita dah makin meningkat. Wal yu'amil bil baqiyati al ma'ilati ila al hawa bi ribhin lakin la ka ribhi syabi. Jadi kemudian wal yu'amil bil baqiyah al ma'ilah ila al hawa bi ribhin. Jadi kalau kata yaktafi al kahlu bi nuri syayb alladhi adaa lahu sabil ar-rahil wal yu'amil bil baqiyah al ma'ilah ila al hawa bi ribhin lakin la ka ribhi syabi. Jadi dia akan mengikuti juga dengan sebahagian syahwatnya yang masih ada pada waktu tersebut, dengan nafsunya. Dia mengambil keuntungan dengan perkara tersebut, tetapi tidaklah seperti mana yang dilakukan oleh pemuda. Tamam. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, fi man ata imra'atan wa hiya haidun, pada masalah berkaitan dengan orang yang mendatangi isteri dalam keadaan haid. Kalau dia datangi isteri dalam keadaan haid, in kana fi awwalil haidi fa alaihi dinarun. Kalau kata perempuan tadi datang pada awal haid, dia datang bersama dengan isteri dia. Maksudnya dia bersama dengan isteri pada awal haid, maka baginya 1 dinar. Ni kafarah, Ni kafarah. Ni pandangan yang ghair mu'tamad dalam mazhab kita Syafi'i, tetapi diamalkan oleh sebahagian para ulama, seperti yang disebut oleh Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah, sebagai kafarah kepada orang yang mendatangi isterinya ketika haid. Hukumnya haram, berdosa, dan boleh dikenakan ta'zir oleh pemerintah kepada orang yang melakukan sedemikian. Kalau isteri dia buat laporan dekat pihak berkuasa, kata lelaki dia ni jenis nafsu pelik kan? Kalau dia datang haid lagi dia jadi melampau,
Ada orang macam tu, dia ada jiwa rosak, jiwa dia rosak. Maka yang macam ni, kalau dia datangi isteri dia pada awal haid, masa darah tengah duk banyak lagi tu, dia datangi isterinya pada waktu tersebut, fa alaihi dinarun, wajib baginya dengan 1 dinar. Wa in kana fi akhirih fa nisfu dinari. Tamam? Dan kalau kata dia datangi isterinya pada akhir akhir haid, dah sampai dah hujung dah haid, maksud darah dah kurang dah waktu tu, tapi tak habis lagi, dia datangi isteri pada waktu tersebut, fa nisfu dinarin, maka dia dikenakan dengan 1/2 dinar. Jadi ini macam gambaran lah, gambaran. Jadi seolah-olah kata, kalau kata awal syabab, dia punya hukuman dia berat lagi. Tapi kalau dah hujung-hujung ni, dia jadi kurang sikit. Macam tu lah. Gambaran dia macam dengan masalah haid ni. Hadza li'annahu fi awwalihi qaribu ahadin bil jima' fala yu'dharu. Tamam? Wa fi akhirih qad ba'uda ahduhu bihi fa khuffifa anhu. Ini kerana pada awal haid pada waktu tersebut, dia hampir dengan ahadi bil jima'. Hampir lagi waktunya dengan persetubuhan. Maksudnya masih awal. Maksudnya dia sebelum haid tadi, kemungkinan dia dah bersama dengan isteri, tapi bersama lagi waktu tengah haid. Ini melampau orang panggil. Kerana itu dihukum dengan yang berat. Tapi kalau pada akhir ahad, maksudnya dah, kalau 15 hari contohnya ni panjang bagi seorang suami tersebut contohnya, maka dia datangi isterinya pada penghujung tersebut, khuffifa anhu, dikurangkan sedikit hukumannya disebabkan kerana telah sangat panjang dia punya perbahas ataupun lalu masa daripada jimaknya yang pertama dengan isterinya pada waktu tersebut. Jadi ini sebagai misal oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala tentang keadaan masa permulaan dengan penghujung. Tak sama dia punya keadaan orang panggil apa, Allahumma salli ala sayyidina, hukuman tersebut dia tidak sama seperti mana yang telah orang panggil apa, disebutkan oleh beliau tentang hal keadaan bagi kuhulah ataupun orang yang umurnya telah dewasa lepas pada umur 35 tahun. Tamam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa mimma qultuhu fi hadzal ma'na, yang mana aku sebutkan pada makna ini, kata Syekh dalam bentuk syair, qad ra'aitul mashiba nuran tabadda nawwarat turuqa summa ma in ta'adda inna nura asy-syababi 'ariyatun 'indi faja'a al-mu'iru hatta istaradda ja'ani nasihun atani nadhirun bibayadin arani al-amra jidda da' hadith as-saba waramata wal-ghaw rawa najdan ya sa'd was'a li su'da thumma qalli hadith layla wa nu'ma wa masa'in wa kulsuma da'da wa tazawwad zada ash-shita'i faqad fa tarabi'un dayya'ta fihi al-warda khif 'ala al-babi sa'ilan 'afwa mawla kafama in yazalu yarhamu 'abda. Apa makna dia? Kata Syekh, qad ra'aitul mashiba nuran tabadda, aku telah melihat uban bercahaya jelas. Nawwarat turuqa summa ma in ta'adda, dan telah menerangi jalan. Maksudnya uban ni telah menerangi jalan. Ni jadi macam toslek kita ni. Uban duduk kat rambut, duduk kat janggut. Jadi dah jadi macam penerang jalan. Summa ma in ta'adda, kalau kata nawwarat turuqa summa ma in ta'adda, maksudnya yang kamu akan lalui. Inna nura syababi 'ariyatun 'indi, sesungguhnya cahaya kepemudaan itu pinjaman kepadaku. Waja'al mu'iru hatta istaradda, telah datang yang memberi pinjam tadi, sehingga mana aku perlu mengembalikan semula zaman kepemudaan tadi. Ja'ani nasihun atani nadhirun, telah datang kepadaku penasihat, telah datang kepadaku pemberi peringatan. Bibayadin araniyal amra jidda, dengan putih. Apa dia? Uban tu lah. Uban tu penasihat, dan uban tu lah sebagai pemberi peringatan. Araniyal amra jidda,
memperlihatkan kepadaku dengan realiti perkara yang sepatutnya dengan bersungguh-sungguh. Da' hadith as-saba wa ramata wal ghawr wa najda ya sa'd was'a li su'da. Tinggalkan sebutan tentang perkara-perkara yang lalai. Nah, da' hadith as-siba, siba tadi ada dengan makna lahu. Tinggalkan perkara-perkara yang lara. Wa ramata wal ghawr wa najdan ya sa'd was'a li su'da. Jadi tinggalkan semua ni benda-benda yang lara dan yang menipu kita. Nah, ya sa'du, wahai yang bahagia, was'a li su'da, jalanlah kamu kepada kebahagiaan. Summa qalli hadith Laila wa Nu'ma, tinggalkan cerita tentang Laila, cerita tentang Nu'ma. Wa masa'in wa kulsuma da'da, cerita tentang masa'in, kulsum, da'da pun nama perempuan, semua nama perempuan ni. Maksudnya tinggalkan semua perempuan yang kamu pernah sebut nama mereka dulu. Nah, nama dia siapa dia? Laila, Nu'ma, lagi apa lagi? Masa'in, tamam, kulsum, da'da, tamam. Itu semua tu nama-nama jenis nama perempuan lah. Baik. Jadi tinggalkan nama-nama tu, maksudnya jangan duk sebut lagi. Tu zaman muda. Jenis suka duk sembang pasal perempuan ni. Nah, duk sembang sikit je. Sikit cerita pasal anak darah. Cerita pasal anak darah. Kawan tu segak, kawan ni segak. Ha? Wildan? Kan? Ada ke? Tak ada. Mana Wildan ni? Oh, tidak. Tidak Wildan. Kantoi tu eh. Dia. Baik. Wa tazawwad zada asy-syita'i faqad fa tarabi'un. Apa? Tazawwad zada asy-syita'i, maksudnya ambil bekal. Zada asy-syita', telah datang musim sejuk semakin bertambah, maksudnya kena ada bekal. Faqad fata rabi'un, dan telah berlalu rabi', iaitu musim bunga dah habis dah. Dayya'ta fihi al-warda, kamu dah tinggalkan bunga-bunga pada musim sejuk, musim bunga. Sekarang dah masuk dah musim sejuk, maka perlu disiapkan dengan bekal. Maknanya bunga-bunga bunga-bunga cinta indah musim zaman kepemudaan tu dah berlalu dah. Nah, sekarang dah masuk zaman untuk mengumpul bekal. Kumpul bekal. Tak perlu lagi nak ni, kamu dah berlepas dah dengan zaman dan musim tersebut. Tu Syekh sebut ni dengan bentuk seolah macam musim. Mausimul awal, mausimus sani, mausimus salis. Seolah macam kita ni melalui musim. Musim yang satu demi satu. Jadi bila masuk satu musim, maka bersiap dengan musim tu. Jangan tertipu dengan musim sebelumnya. Ni orang yang tak sedar diri orang panggil. Ha? Itu kena baca kitab-kitab macam ni. Kenapa? Kerana kitab-kitab ni memperingatkan kita dengan hakikat kita. Qif 'alal babi sa'ilan afwa maula kafama in yazalu yarhamu 'abda. Qif 'alal bab sa'ilan afwa maulaka. Maksudnya duduk di pintu, berdirilah kamu di pintu, minta keampunan kepada Tuhanmu. Fama in yazalu yarhamu 'abda. Yang mana yang telah in yazalu yarhamu 'abda. Maksudnya kalau kata benda-benda yang telah berlalu dulu ni, moga Allah ampunkan kita dan Allah yarham 'abda. Ini rahmat kepada hamba-hambanya. Walahu aidan rahimahullah, Syekh juga menyebutkan, ini Imam Ibn Jauzi juga menyebutkan syair, ishta wa dhillu asy-syababi mamdudu wal ghusnu yahtazzu was-siba rudu. Jadi ishta, kamu hidup, wa dhillu asy-syababi mamdudu, bayangan muda itu masih lagi panjang. Jadi ini gambar macam kita ni sebatang pokok, wal ghusnu yahtazzu, batang pokok atau dahannya itu bergegar, was-siba rudu, yakni rihus siba, angin sepui-sepui bahasa tadi. Rudu maksudnya taharrakat khafifah, menggerakkan pokok itu dengan perlahan. Jadi dia gambarkan kita ni macam sebatang pokok yang mana dicerahkan dengan matahari, kemudian ada bayang yang panjang. Bayang tu adalah
bayang kepemudaan, pokok makin tua. Pokok tua lah, tapi bayang tu duk rasa macam dengan kecil lagi. Faham tak? Duk rasa bayang tu macam kecil. Kita ni dah makin tua, tapi duk rasa bayang tu macam anak muda lagi. Duk rasa kemah, rasa ni. Lepas tu asiba rudu, maksudnya angin-angin sepoi bahasa yang meniup kepada pokok tersebut, iaitu kita, mengingatkan kita kepada ketenangan dan juga kegembiraan ketika zaman tersebut. Fa aqbala asy-syaibu fi asakirihi, maka uban-uban telah datang dengan askar-askarnya. Usudu ghabin fa ghabatis sudu, seperti singa-singa yang berada dalam hutan, fa ghabatis sudu, ya, dan yang menangnya pada waktu itu adalah yang hitam itu. Nah, ghabatis sudu, macam maaf, asy-syaib tadi maksudnya telah mengalahkan, maaf ni bukan ini. Usudu ghabin fa ghabatis sudu, fa aqbala asy-syaibu fi asakirihi usudu ghabin fa ghabatis sudu. Ayun, na'am. Telah datang syaib fi asakirihi, iaitu uban telah datang dengan askar-askarnya, yakni banyak uban tu lah yang duduk di kepala tu. Usudu ghabin, seperti singa yang datang daripada hutan. Faghabatis sudu, maka yang hitam telah gaib pada waktu tersebut. Kerana apa? Ditutupi dengan askar-askar putih. Faham? Ini bahasa Syekh Ibnu Jauzi. Kunta fi zulmatin fa asyraqa fajrul mashib bifal lailu anhu matrudu. Kunta fi zulmatin, kamu berada dalam keadaan kegelapan, maka telah datang cahaya fajar mashib. Cahaya fajar maksudnya kamu dulu ni gelap. Rambut bila gelap, sekali dengan kita pun gelap. Itu dipanggil asy-syababu zulmatun. Pemuda ni gelap. Kenapa? Kerana gelap bukan gelap kulit dia tu. Ni gelap dengan perjalanan. Tak nampak lagi benda yang menerang kehidupan mereka. Siapa yang menerangkan tadi? Tu, syaib. Sebab tu syaib tu dikira nur. Ni uban tu dikira macam cahaya. Cahaya yang menerang perjalanan tadi. Fal-lailu anhu matrudu, dan kegelapan tadi telah ditolak oleh cahaya fajarnya uban. Jadi digambarkan uban tu seperti cahaya fajar yang menjelaskan dan menerangkan perjalanan. Qad mayyasal ghusnu fi nadaratihi, lakinnahu ba'da an zawat 'udu, wa ja'aka al-mautu fantazirhu wa dhal 'umr ruyasiru was-sayru ma'dudu, la budda min muz'ijin 'ala ghararin hayhata babul baqa'i masdudu, tarahhal 'an kulli ma takhlufuhu wa ya'kulul jisma fil bila dudu, na'am wa yamhu as-sara mahasinahu la tu'raful bidu fihi was-sudu, was-sam'u qad summa 'an mawa'idhihi wal jahlu fashin wal qalbu julmudu. Dia katanya qad mayyasal ghusnu fi nadaratihi. Ini qad mayyasa ay ja'ala lahu zaila al-ghusnu fi nadaratihi. Maksudnya telah dijadikan pada mayyasal ghusnu, batang al-ghusnu, apa dia ghusnu tadi? Ghusnu batang pokok itu. Qad mayyasa ja'ala lahu zailan fi nadaratihi lakinnahu ba'da an zawat 'udu. Kalau kata di sini Syekh sebut qad yabisal ghusnu fi nadaratihi. Ini bahasa lebih jelas. Ada dalam makhtutat yang lain disebut qad yabisal ghusnu fi nadaratihi. Yang ini telah kering batang pokok itu fi nadaratihi, wa mala ba'da istiqamatin 'udu, iaitu yang telah dia mala ba'da istiqamatihi, iaitu dia cenderung setelah mana dia tetap, cenderung daripada tetap tadi, setelah mana dia menjadi kayu yang keras. Wahalatul mauti fantazirhu wa dha la'amri yasiru sayrin ma'dudu. Baik, sama. Ayo. Jadi qad mayyasal ghusnu fi nadaratihi lakinnahu ba'da an zawat 'udu, iaitu setelah mana dia telah menjadi kayu, maka dia telah orang panggil tetap pada waktu tersebut. Waja'akal mautu fantazirhu, maka telah datang kepadamu dengan peringatan tentang mati.
fantazirhu, tunggulah dia, wazal umru yasiru, dan umur ini pendek, wasayru ma'dudu, dan perjalanan itu telah dikira, dihitung pada waktu tersebut. La budda min muz'ijin ala ghararin, hayhata babul baqa'i masdudu. La budda min muz'ijin, ini perlu kepada yang menggegarkan atau menjelaskan, atau yang memperingatkan, yang mengganggu, ala gharar, daripada penipuan-penipuan yang berlaku dalam perjalanannya. Hayhata babul baqa'i masdudu, sangat jauhlah pintu kekal itu telah tertutup. Maksudnya kamu tak kekal, kamu akan mati. Tarahhal an kulli ma takhlufuhu, kamu akan tinggalkan benda yang telah kamu simpan ataupun yang kamu ada. Wa ya'kulul jisma fil biladudu, dan nanti jasadmu akan dimakan oleh ulat di dalam tanah. Na'am wa yamhus sara mahasinahu, ya, na'am ni maksudnya lakin, ataupun uslubul istidrak atau jawab kepada soal muqaddar. Na'am wa yamhus sara mahasinahu, ya, yamhus sara, yani al-ardu wat turab, itu akan menghilangkan, tanah itu nanti akan menghilangkan kebaikanmu. La tu'raful bidu fihi was-sudu, yani dia tak mengenal lagi sama ada yang putih ataupun yang hitam. Maksudnya tanah itu kalau dah tutup atas badan kita, mati. Maksudnya dia tak kenal lagi kita ni hitam ke putih ke, rambut hitam ke, tua ke, muda ke, tak ada beza lagi. Maka tu akan menutup dengan kebaikanmu tersebut. Was-sam'u qad summa an mawa'izihi, dan sam'u qad summa an mawa'izihi, waktu tu pendengaran telah menjadi pekak daripada mendengar peringatan. Wal jahlu fashin, dan kejahilan itu iftaqar wa takabbar, maksudnya jahl fashin, wal qalbu julmudu, hati itu dah jahil itu akan menjadi seorang tu takabbur, dan hati akan menjadi keras. Ketika mana seorang tadi waktu ketika macam ni pun masih tidak lagi mengambil peringatan, maksudnya waktu umurnya telah mencapai kepada umur dewasa 36 dan sampai umur 50 tapi masih tidak mengambil peringatan, maka jahlu fashin, jahil itu adalah suatu yang takabbur, maksudnya yang menyebabkan orang tadi jadi takabbur. Wal qalbul julmudu ay sakhru, maksudnya hati akan menjadi keras seperti batu. Wa qala rahimahullah, terakhir kata Syekh, ya hal ya'udu ma madha li raji'an am hal ara nujumahu lawami'a, idza tadhakkartu zamanan madiya jaddada huznan am qada al-adali'a, ma lisyumusi qad badat awafila wa talama ra'aituha tawali'a, kana as-siba lahwan ajiban haluhu, ya sur'ana ma futimtu radi'a, badir bidzal baqi bidzal baqi wa adrik ma madha, la'alla ma yabqa yakunu nafi'a, ya hasrata ala ma qad madha wa dhahabat ayyamuhu dawa'i'a. Kata Syekh rahimahullah, ya hal ya'udu ma madha li raji'a, kalau kata boleh kembali, dia kata ya'udu ma madha li raji'an, maksudnya benda yang telah berlalu kembali semula. Am hal ara nujumahu lawami'a, ataupun boleh melihat kembali bintangnya bercahaya. Idza tazakkartu zamanan madhiya, kalau aku mengingat semula dengan masa yang telah berlalu, waktu ketika muda, jaddada huznan an qada al-adhali'a, maka dia akan menambahkan lagi kembali semula kesedihan. An qada al-adhali'a, ini menyempitkan dadaku. Al-qada dengan makna asqala, akan memberatkan dadaku. Tulang dada ni jadi berat, jadi sempit maknanya. Jadi kalau aku ingat balik dengan zaman dulu, dosa-dosa yang aku buat, dia akan kembali jadi sempit dada. Malis syumusi qad badat awafila wa talama ra'aituha tawali'a, kana siba lahwan ajiban haluhu, ya sur'ana ma futimtu radi'a. Dia kata malis syumusi qad badat awafila wa talama ra'aituha tawali'a. Dia kata tidak kepada matahari-matahari ataupun asy-syumus qad badat awafila wa talama ra'aituha tawali'a. Jadi maksudnya di sini katanya malis syumusi qad badat awafila, tidaklah kepada matahari-matahari tadi yang telah zahir. Talama ra'aituha tawali'a, maksud dia akan kekal
duduk di situ, dia akan terbenam, maksudnya akan hilang. Kali-kali naik, nanti dia akan turun semula. Maksudnya tidak ada yang kekal duduk pada cahayanya tersebut. Kana siba lahwan ajiban haluhu. Pemuda itu, zaman kepemudaan itu adalah zaman lahwun, ajiban haluhu, hal keadaannya ajaib. Ya sur'ana ma futimtu radi'a, dan masanya sangat laju, cepat sangat berlalu. Ma futimtu radi'a, tak sempat lagi aku menghirup orang panggil apa, susunya yang makan, maksudnya tak sempat lagi nak cukup 2 tahun maksudnya. Jadi macam cepat sangatlah maksudnya. Maksudnya kalau kata budak baru nak menyusu, tak dan nak kenyang lagi, yang tengok besar dah, yang tengok habis dah masa. Tu maksudnya ma futimtu radi'a. Badir bizal baqi, cepatlah ambil dengan baki umur yang ada. Wa adrik ma madha, dapatkan kembali dengan apa yang telah berlalu. La'alla ma yabqa yakunu nafi'a, moga-moga yang kekal itu, yang masih ada lagi baki umurnya tadi itu, jadi manfaat. Jadi umur muda dah selesai sampai umur 35 tahun. Mais 35, 36 sampai umur 50 ni baki. Baki ni ambil balik dengan apa yang telah berlalu. Tu yang kata Maulana Syekh Abdul Wahab Sya'rani, Sidi Abdul Wahab Sya'rani menyebutkan, kata apa hikmah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan tertentu dengan pahala yang besar-besar. Contohnya lepas baca ayat qul ya ayyuhal kafirun 4 kali sama macam khatam Quran. Syarimi, dia punya teruk tu ya Allah. Dia punya tidur sampai ke bawah, agak-agak lah. Tak tulis pun bohong kan, buat dasar. Lepas tu nama apa, lupa sudah. Apa dia tadi? Wildan yang tidur. Apa dia tadi Ustaz, tahu apa ni? Apa dia? Ni kalau Syarimi ni macam pasal ni. Amal sikit banyak. Qul ya ayyuhal kafirun 4 kali, seolah-olah macam khatam Quran 1 kali. Kemudian qul huwallahu ahad 3 kali, macam khatam Quran 1 kali. Kenapa Nabi sebut macam tu? Kata Sidi Abdul Wahab Sya'rani, kerana untuk bagi peluang kepada orang yang tak sempat masa muda dia, dan ada orang yang tak sempat untuk melakukan seperti orang-orang lain, maka diberikan peluang tersebut untuk diamalkan, agar sekurang-kurangnya dia dapat juga kelebihan tadi, walau tak sama dengan orang yang khatam Quran 2 kali sehari. 2 kali sehari pada 2 kali sehari, ada yang 2 hari sekali khatam, ada yang 3 hari sekali khatam, ada yang seminggu sekali khatam. Jadi nak buat macam tu, dengar cerita orang-orang soleh, wali-wali Allah Ta'ala boleh khatam Quran macam tu, mereka boleh buat kerana masa yang berkat Allah Ta'ala berikan. Kita tak boleh buat, jangan tinggal juga dengan amalan-amalan yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dengan kelebihan-kelebihan tersebut. Jadi tak ada istilah kita kata tak perlu nak buat macam tu kan, tak sama. Ya walaupun disebut macam tu tapi tak sama. Kenapa Nabi sebut? Ada kena Nabi sebut melainkan dengan ada manfaat kepada umat. Jadi khususnya kepada siapa? Kepada orang-orang yang tak sempat tadi. La'alla ma yabqa yakunu nafi'a. Ya hasrata ala ma qad madha wa zahabat ayyamuhu dhawa'i'a. Jadi ya hasrata, jadi menyesallah, ala ma qad madha, jadi sesalan kepada yang telah berlalu. Wa zahabat ayyamuhu, berlalu hari-harinya. Dhawa'i'a, yani faqida, tadi gugur daripada mendapatkan kebaikan pada waktu ketika mana mudanya, maka diambil semula peluangnya pada ketika mana dia telah dapatkan semula peringatan tersebut. Jadi siapa yang memperingatkan dia tadi? Yang memperingatkan dia adalah uban-uban yang ada di kepalanya. Itu kata ulama, makruh membuang uban-uban di kepala disebabkan kerana ianya adalah peringat kepada seseorang tadi agar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah petang ni selepas asar kita akan sambung babur rabi' fil mausimir rabi' wa huwa asy-syaykhuqah. Jadi bab yang keempat pada musim yang keempat, iaitu berkait dengan
ketuaan. Syaiquqah, yakni pada zaman orang tua-tua. Ini waktu ni umurnya bermula daripada atas 50 sampai ke 70, kata Syekh. Daripada umur tu. InsyaAllah kita akan bincang pada asar nanti. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.